Jadi malam ni kita akan sambung pelajaran kita, iaitu vektor untuk yang kedua lah, maksudnya fasa yang seterusnya. Okey, so hari ni saya akan bincangkan berkenaan dengan soalan 4 dan soalan 5. Sebab soalan 3 ni saya jadikan sebagai homework. Okey, soalan 3 ni macam biasalah saya cakap, awak kena buat homework soalan 3A. Okey, 3A ni awak buat sendiri. Okey, lepas tu awak semak jawapan. Jawapan tu kalau betul, awak tandakan betul. Kalau salah, awak buat pembetulan. Okey, jawapan dah ada dalam Google Classroom. Okey, untuk soalan B ni tak apa, awak just salin sahaja jawapan yang ada. Okey, jadi maksudnya soalan 3 ni awak kena buat soalan A dan B. Cuma beza dia, soalan B ni awak just salin sahaja jawapan dia daripada apa yang saya dah upload lah. Okey, kalau awak nak try buat pun tak ada masalah. Nanti awak semak sendirilah macam mana awak faham ke tak. Okey, tapi soalan B ni macam ni susah, jadi saya nak awak salin lah jalan kerja tu. Okey, tu berkenaan dengan vektor. Okey, sebelum tu saya nak cerita sedikit berkenaan dengan ujian pertama. Okey, ujian minggu ni dah masuk ke minggu ke-10. Jadi minggu ke-11 kamu akan ada ujian minggu Ahad ni lah, Ahad yang depan kamu akan ada ujian pertama. Dan ujian pertama ni akan melibatkan apa yang kita belajar, okey, daripada minggu pertama sampailah minggu ke-10. Okey, jadi awak just rujuk balik tugasan-tugasan yang saya suruh awak buat. Sebab tu saya suruh awak buat tugasan. Ada certain yang saya pilih soalan tu, maksudnya yang ni lah yang saya akan keluarkan dalam soalan. Okey, dia berbeza lah. Soalan dia tak sama, just pattern dia je yang sama macam tugasan. Okey, so apa yang saya nak cerita kat sini, okey, ini adalah contoh yang saya cipta soalan yang saya cipta berdasarkan format SPM, iaitu kertas 2 sahaja, bahagian B dan C. Okey, bahagian A saya tak nak sentuh. Kalau saya sentuh bahagian A, nanti kamu punya kepala nanti berat. Jadi saya sentuh dulu dua bahagian, di mana dua-dua bahagian ni pelajar akan dapat markah kalau belajar betul-betul lah. Okey, dapat markah 40 ke atas. Okey, 40 daripada 50 markah. Jadi awak kena usaha lebih untuk bahagian B dan C. So bagi saya bahagian ni adalah free mark untuk pelajar. Okey, bahagian ni free mark untuk pelajar. So awak kena usaha lebih dekat sini. Okey, jadi apa tajuk-tajuk fokus yang ada dekat dalam bahagian B dengan bahagian C? Biasanya saya suka mula pada bahagian C dululah. Okey, dekat sini tingkatan 4. Tingkatan 4 ni bahagian C dia senang je. Ada dua topik, penyelesaian segitiga dan nombor indeks. Ni adalah bab 9 dan bab 10 tingkatan 4. Hujung-hujung sekali. Tapi saya biasanya suka galakkan pelajar fokuskan pada nombor indeks. Okey, fokuskan kepada nombor indeks. Sebab soalan ni dia keluar dua kali. Dia ada 4 soalan dalam bahagian C. Okey, tengok kat sini. Dia ada dia suruh jawab 2 soalan daripada bahagian C. Tapi dalam bahagian C ni sebenarnya dia ada 4 soalan. Jadi yang untungnya pelajar ni, dia boleh pilih mana soalan yang dia nak jawab. Tapi kalau saya kan, saya suka pelajar jawab nombor indeks. Okey, nombor indeks tu 2 kali lah. Dua-dua soalan tu dua-dua soalan nombor indeks, kalau boleh lah. So at least ringan sikit beban kamu semua. Okey, nombor indeks ni satu soalan 10 markah. Banyak kalau awak dapat 20/20 dalam bahagian sini, kira power. Okey, so saya harap sangat awak dapat bahagian sini full mark. Okey, untuk bahagian B pula, bahagian B ni ada 4 soalan. Okey, macam tadilah, bahagian C ada 4 soalan, bahagian B ada 4 soalan. So total ada 8 soalan. Okey, tapi yang awak perlu jawab dalam bahagian C adalah 2 sahaja. Okey, awak boleh baca kat sini. Dan awak boleh jawab 3 sahaja daripada bahagian B. 3 ni saya nak awak pilih yang baik lah. Maksudnya buatlah pilihan soalan yang awak rasa awak dah mahir. Okey, jadi ada 3 soalan tu awak wajib jawab. Okey, tapi saya rekomenkan awak belajar hukum linear. Okey, hukum linear ni selalu keluar dekat bahagian B. Saya tak cakap dia 100% dia selalu keluar. Saya just cakap dia selalu sahaja. Okey, selalu keluar kat bahagian B. Jadi saya anggap hukum linear ni sebagai topik fokus. Okey, hukum linear ni yang ada graf garis lurus tu. Okey, yang awak lukis gunakan kalkulator dan sebagainya. So kalau awak nak ingat balik, awak kena rujuk balik lah apa yang awak dah belajar selama ni. Cara tekan kalkulator macam mana. Okey, yang itu satu soalan pun 10 markah. Okey, banyak sangat.
Semua ni, bahagian B dengan bahagian C ni, satu soalan 10 markah. Jadi kalau kat sini ada 3 bahagian B yang awak kena jawab, 2 bahagian C yang awak kena jawab, jadi total ada 5 soalan. Okey, 5 soalan 50 markah. Jadi dalam 50 markah ni saya nak awak dapat 40 ke atas. Okey, 40 ke atas tu maksudnya 10 tu saya anggap awak cuai je lah. Okey, bukan awak tinggalkan kosong, tapi cuai sahaja. Jadi tak ada istilah awak tak buat langsung. Okey, so itu adalah untuk bahagian B dan bahagian C. Okey, bahagian B ni ada lagi 2 yang saya nak awak fokus, tapi dia jarang keluar. So mungkin sebab dia tingkatan 4 kot. Okey, awak boleh fokuskan vektor, geometri koordinat. Okey, geometri koordinat dan vektor. Tapi yang itu saya tak boleh jamin lah dia selalu keluar kat bahagian B. Yang saya boleh jamin adalah hukum linear sahaja. Tapi untuk soalan yang saya buat ni, ada vektor, hukum linear, janjang dengan geometri koordinat. Ada 4 Jadi janjang tu saya tak ajar lagi. Awak tak payah ambil lah soalan tu. Kalau awak rasa awak dah faham masa awak belajar dekat PDPR, dekat cikgu sekolah awak tu, tak ada masalah, awak boleh jawab. Okey? Saya okey, saya boleh menanda. Okey, mana awak nak buat ni? Okey, soalan ni awak nak print ke? Okey, awak tak perlu print pun soalan ni. Soalan ni awak just tengok je dekat PDF. Awak boleh buka kat phone dan tengok. Lepas tu awak terus je tulis jawapan dekat ruangan yang awak sediakan. Biasa saya yang akan sediakan, tapi kali ni awak yang sediakan sendiri. Test pad ke, kertas putih ke, awak sediakan ruangan untuk awak tulis jawapan je. Tak perlu soalan-soalan. Lepas tu, kalau ada suruh lukis graf, awak pakai kertas graf sendiri. Okey, kertas graf tu wajib lah kena ada. Biasa saya juga akan bagi, tapi sebabkan online ni mana boleh bagi kan. Semua tu sendiri-sendiri je. Okey, lepas tu bila awak dah tulis jawapan, okey, awak tulislah soalan nombor 1, terus jawapan. Okey, 1A jawapan apa, B jawapan apa. Macam biasa yang awak buat tugasan tu lah. Okey, lepas tu awak snap gambar tu, kasih lawa-lawa tu, maksudnya janganlah jauh sangat gambar tu, saya tak nampak. Kasih yang nampak jelas. Okey, gambar yang saya boleh baca, awak pun boleh baca. Okey, terang tu terang, tak payahlah terang sangat. Okey, at least jelas lah. Sebab saya nak menanda kena tengok betul-betul. Awak tulis nombor 2 ke, nombor 3 ke. Yang tu takut juga saya tak nampak. Kalau ada jalan kerja pun awak tulis. Okey, and then gambar yang ada dalam soalan ni tidak dilukis mengikut skala. Jadi just sebagai gambar je lah. Awak tak payahlah ukur pakai cm pun. Awak tak payah ukur guna pembaris. Okey, gambar tu just gambar seolah-olah sahaja, semata-mata sahaja. Okey, kalkulator awak dibenarkan gunakan kalkulator saintifik. Awak tak ada kalkulator, download dekat komputer. Kalau ada komputer, guna komputer, awak download dekat Google kalkulator saintifik. Okey, so ini adalah formula-formula yang saya dah type. Saya ambil daripada buku teks, so awak boleh gunalah. Okey, formula-formula ni awak just cari je mana formula yang berkenaan. Okey, sebab ni campur dengan tingkatan 5 punya formula, tapi awak just ambil beberapa yang berkenaan je lah. Okay, so itu sahaja berkenaan dengan soalan exam. Okay, jadi soalan exam ni saya tak nak awak hantar dalam Google Classroom. Saya nak awak hantar secara personal. Okay, maksudnya WhatsApp kan. Okay, awak semua ada nombor, PM saya jawapan. Okay, awak boleh lah guna kamera scanner ke, awak hantar dalam satu file, ataupun awak spam lah hantar gambar jawapan banyak-banyak. Yang awak guna snap terus hantar. Tak ada masalah. Awak boleh hantar secara PM. Tapi bila awak nak buat ni, okay, bila awak nak buat ni, okay, masa diberi kat sini adalah 1 jam 30 minit. Okay, 1 jam 30 minit ni sempat untuk awak buat 5 soalan. Tapi disebabkan saya jenis yang tak kisah awak sebab online kan, so saya bagi awak masa 2 jam untuk buat dan 1 jam untuk penghantaran. Jadi masa tu agak lama lah. Yelah, kalau hujan ke apa ke, 1 jam tu tempoh untuk awak hantar lah. Okay, so bila awak nak exam ni, okey, hari Ahad. Okey, bukan Isnin hari Ahad. Ahad minggu depan. Saya akan bagi soalan ni pada pukul 8 pagi. So kalau awak takut kedai print tutup kan, saya bagi awal-awal lah. Pukul 8 pagi saya bagi. Lepas tu hantar, awak kena buat waktu macam sekarang ni. Contohnya start pukul, saya anggap 3 jam lah, 8 sampai pukul 11 malam. Okey, itu adalah waktu optimum. Waktu yang semua pelajar saya expect boleh lah. Okey, free time macam tu. Pukul 8 sampai pukul 11 malam malam. Tapi kalau awak rasa awak malam tu tiba-tiba ada hal, awak tiba-tiba nak tengok drama ke, awak nak buat kerja lain ke, okey, contohnya ada kelas
secara mengejut ke dekat PDPR kan. Okey, awak bolehlah buat pagi tu sebab saya bagi soalan ni pun pagi. Okey, contohnya awak nak buat pukul 9 pagi. Awak hantar pukul 12, jangan hantar malam pula. Okey, kena jujur. Awak bila start buat je, awak kena ingat. Awak dah start buat, maksudnya masa tu dah kira awak kena habiskan. Okey, kalau awak stop, lepas tu awak sambung petang, sambung malam, itu bukan exam nama dia. Okey, so saya tak nak awak buat macam tu walaupun saya tak nampak, tapi itu adalah usaha masing-masing. Saya nak awak kalau buat, start buat kerja je ni, buat exam je ni, terus buat sampai 3 jam tu habis. Okey, lepas tu hantar sekali, saya akan terus tanda. Okey, saya akan tanda dan bagi markah lah pada esoknya. So esoknya awak terus dapat markah. Alright, so itu saja berkenaan dengan ujian. Bagi pelajar baru yang baru masuk pertengahan kelas saya, baru masuk awal-awal ni kan, tak apa, awak boleh join, boleh try buat benda ni sama-sama. Kita nak ukur macam mana kesan awak belajar selama PDPR ni. Okey, macam mana pencapaian pelajar, tahap mana awak faham. Kita nak tahu, nak ukur kita punya kefahaman. Macam kita main game, kita nak ukur kan, kita main game, kita dapat gold medal ataupun MVP kan. Macam tu lah kita nak kejar markah. Sama dalam ADMAT ni atau exam, kita nak kejar top 1 dalam kelas. Itu maksud dia. So itu sahajalah yang saya nak explain berkenaan dengan kertas ujian ni. Jadi kalau contohnya hari Ahad tu, malam tu kan, dah pukul 12 malam, saya dah tak nak terima lagi dah. Kalau hantar lambat ke, lambat seminit ke, saya dah tak terima. Kehadiran juga diambil berdasarkan apa yang awak hantar. Awak hantar, kehadiran diambil. Awak tak hantar, kehadiran tak ada lah. Okey, dianggap tidak adil. Okey, macam tu je lah, senang. Jadi semua pelajar wajib hadir ambil ujian ni. Kalau ada masalah tertentu, bagi tahu awal, jangan last minute bagi tahu. Okey, contohnya tiba-tiba awak kena balik kampung ke, contohlah kan, sebab sekarang ni PKP ni kuranglah sikit orang nak balik kampung kan. So awak ingat ni kena disiplin sikit. Okey, sebab ujian ni bukan main-main. Alright, so itu sajalah yang saya nak sentuh. Okey, hari ni kita sambung pula dengan soalan nombor 4, vektor. Okey, sebelum tu saya nak tanya, ada apa-apa lagi tak soalan? Okey, tajuk untuk peperiksaan jangan risau, saya akan pastekan dalam group nanti saya akan pastekan dalam group. Awak just take note sahaja nanti, jangan risau. Alright, so tajuk tak banyak lah, dalam 5 tajuk macam tu. Okey, nanti awak boleh fokuskan pasal ujian. Sekarang kita fokus kepada vektor. Vektor ni pun penting sebab dia akan masuk nanti. Okey, kita lihat soalan nombor 4. Tapi sebelum tu saya nak snap dulu gambar ni. Okey, alright, so awak kena sedia untuk salin. Raja di bawah menunjukkan segi 4 selari PQRS. Okey, segi 4 selari PQRS, awak kena tengok kat mana PQRS. So PQRS berada di sini, PQRS. Bila dia kata segi 4 selari ni, maksudnya ukuran di atas sama dengan ukuran di bawah, ukuran di kiri sama dengan ukuran di kanan. Okey, dia adalah segi 4 selari, semua sama. Tapi disebabkan tajuk ni tajuk vektor, dia akan sama apabila arah dia sama. Contohnya bila kita kata arah dia menghadap ke kanan, jadi kanan lah dia punya ukuran. Awak tak boleh tiba-tiba PQ arah kanan, tiba-tiba SR ni arah kiri. Tak boleh Dia kena selari, dia kena satu arah. Selari ni kita panggil sebagai satu arah. Okey, dia kena samalah unit dia. Okey, sama juga dengan PS ke QR ke, dia kena selari. Okey, sekarang soalan ni dia bagi kata kunci lah. OP nisbah PQ bersamaan dengan 1 nisbah 2. OP nisbah PQ bersamaan dengan 1 nisbah 2. Okey, OP PQ, OP PQ 1 nisbah 2. Jadi sekarang total nisbah kita gelarkan dia sebagai NS. Okey, total nisbah untuk O sampai ke Q adalah 1 campur 2. Okey, 1 campur 2 bersamaan dengan 3. Jadi NS dia adalah 3. Okey, nisbah dia adalah 3.
Okay, ini adalah kata kunci yang awak kena tahu. Total nisbah dia adalah 3. Kemudian awak akan lihat pada soalan A, sebelum tu atas ni pun ada kata kunci juga. Diberi OP sama dengan X. Okey, OP maksudnya dia ada arah. Start daripada O, kemudian diakhiri dengan P. Maksudnya kita punya arrow kita adalah O ke P. Okey, O pergi ke P. Nilai unit dia adalah X unit. Okey, X unit. X unit. Kemudian diberi QR. QR ialah Y unit. So Y unit, arrow dia macam ni lah. Okey, awak kena ikut segi 4 selari tu. Okey, Y unit. QR ni dia selari dengan PS. Jadi PS juga sama juga Y unit. Okey, awak kena tahu. Okey, so PS ni merujuk kepada P pergi kepada S. Arrow dia mesti sama. Arah hala tuju dia mesti sama. Okey, itu adalah kata kunci bagi soalan 4. Sekarang kita nak buat pula. Ungkapkan OQ dan OS dalam sebutan X dan atau Y. Okey, kita cari satu-satu dulu. Kita cari OQ dulu. Okey, kita cari OQ dulu. Diberi dekat sini OP nisbah PQ adalah 1 nisbah 2. Okey, jadi total nisbah bagi OQ ni adalah 3. Sekarang saya nak awak cari ungkapan OQ. Okey, ungkapan OQ ni adalah jalan yang kita kena carilah, jalan OQ. Okey, first saya nak awak tengok dulu arrow OQ. OQ ni maksudnya, okey, OQ ni maksud dia start daripada O sampailah Q. So kita buat nak panah O sampai Q. Okey, sekarang ni dalam jarak ni, sebelum awak cari jalan terbaik, awak kena check dulu ada tak ukuran bagi OQ sebenarnya. Okey, ukuran bagi OQ ni ada ke tak ada. Sebenarnya dekat sini awak tak boleh pilih jalan lain. Awak tak boleh pilih jalan OS sebab OS ni awak tak tahu. Okey, jadi awak kena ambil satu jalan sahaja yang diberi, iaitu OQ. Sebab sebelum ni kan saya ajar, kita nak cari OQ, kita kena cari jalan lain. Contohnya OS campur SR campur RQ kan. Itu bila awak tak ada unit. Sekarang ni cerita dia awak dah ada ukuran. Awak dah ada tahu jalan dia. Jalan dia adalah X. So awak tak perlu pilih jalan lain. Okey, awak ambil jalan yang sedia ada. Sebab jalan yang sedia ada ni sebenarnya dah ada dah dia punya ukuran. Okey, cuma tinggal PQ je awak nak cari. PQ ni dia adalah 2. Okey, nisbah dia adalah 2. OP ni nisbah dia adalah 1. Okey. Kalau 1 ni bersamaan dengan X. Okey. Kalau 2 bersamaan dengan 2X. Kalau total OQ kan 3. Nisbah dia 3 kan. So 3 ni bersamaan dengan 3X lah. Okey. Maksudnya OQ ni ukuran dia adalah 3X. OQ adalah OP campur PQ. Okey, di mana OP ni nisbah dia 1. Okey, OP ni nisbah dia 1. So kita katakan jawapan dia memang dah ada X lah, OP ni kan. So kita tulislah OP tu sebagai X. Yang ni kita tahu. Tapi PQ ni sebabkan dia nisbah dia 2 kan, kita tulis dia sebagai 2 kali X. Okey, 2 kali X. Sebab dia adalah 2. Okey, 2 kali X. So 2 kali X bersamaan dengan 2X. So dekat sini dah dia punya jalan kerja. Okey, X campur 2X bersamaan dengan 3X. Yang ini paling senang. Okey, cuma kadang-kadang pelajar ni dia suka ikut jalan lain sebab dia dah terbiasa buat jalan yang lain. Tapi tak apa, awak kena tengok tau, soalan ni awak kena tengok betul-betul, mata kena tajam. Okey, ni awak buat dapat 1 markah. Okey, dan OS ni ada 3 markah lah, dia lagi panjang. Okey, sekarang kita selesai cari OQ, kita nak cari OS pula. Okey, sekarang saya nak awak cari jalan OS. Okey, cari jalan OS. So saya padam anak panah hijau ni. Okey, OS. Okey, OS ni adalah daripada O sampai S. Tapi dekat sini kita tak tahu berapa unit dia.
Okey, bila kita tak tahu berapa unit dia, kita cari jalan lain. Maksudnya macam tu lah. Kalau awak tahu, tak payah cari jalan lain. Kalau awak tak tahu, baru cari jalan lain. Itu maksud dia. Itulah vektor. Vektor arah. Okey, sekarang jalan yang terbaik bagi OS ialah apa? Tuliskan kat ruangan komen. Okey, OPPS. Okey, sebab ni awak dah boleh nampak lah. Okey, OP campur PS. Sekarang ni awak gantikan je dengan unit yang ada dalam OP dengan PS. So awak dah tahu OP tu sama dengan X, dan PS ni awak gantikan dengan Y. Sebab PS ni sama dengan QR. Okey, dia adalah selari. Yang ini awak tak nampak sebenarnya. Yang ini awak kena tahu. Take note Kalau selari maksudnya kiri sama dengan arah, kiri sama dengan kanan. Tapi dengan syarat arah dia mesti menghadap arah yang samalah. Dia maksudnya satu jalan. Okey, selari tu satu jalan. So jawapan dia X campur Y. Okey. So kalau betul semua ni, siaplah dapat 4 markah. Senang. Okey. So jangan tinggalkan tajuk macam ni. Okey. Okay, next. Soalan B ni soalan kemahiran kritis dan kreatif. Maksudnya awak just, dia lagi susah sikit lah. Okay, dia susah sikit. Yang ini dia luar kotak sikit. Soalan dia bukan kebat lah, tapi dia susah lah. Okay, tapi yang ni awak kena tengok. Dia bagi macam bentuk modulus. Okay, bentuk modulus ni sebenarnya bukan positif negatif. Dia sebenarnya merujuk kepada ukuran. Okay, ukuran X ni berapa nilai dia. Okay, dia kata 6 unit. Jadi sebenarnya dalam vektor tajuk ni, kalau awak jumpa je bentuk modulus macam kotak ni kan, sebenarnya dia menunjukkan ukuran. Okey, ukuran dalam gambar. So contohnya kat sini, kalau awak tengok gambar, kita ada X, kita ada Y. Okey, kita ada X, kita ada Y. So awak tengok kat sini, X ni dia bagi 6 unit. So awak cepat-cepat tukarkan dekat gambar ni, X tu jadi 6. Okey, awak tukarkan jadi 6. Contohnya kat sini kan, awak tulis 6 unit. Okey, 6 unit. Kemudian Y dia 10 unit. Okey, Y dia 10 unit. Yang ini awak dah tak boleh gunakan vektor arah lagi. Sebab apa? Bila awak gunakan vektor arah, dia dah tak sama dah macam dalam soalan yang tadi. Dia punya jawapan dia akan lari. Okey, walaupun soalan yang B pertama ni dia tanya unit bagi OS, sebenarnya awak tak boleh gantikan X ni dengan 6, Y ni dengan 10. Contohnya OS ni kan, awak tengok OS ni adalah X campur Y. Lepas tu awak tiba-tiba terus gantikan 6 campur 10, dapat 16. Salah lah jawapan dia. Jadi ada cara dia sebenarnya. Okay, jawapan dia dia tak berkait sangat lah dengan dia punya ni sebenarnya. Dia sebenarnya bukan tanya lagi vektor arah, dia terus tanya ukuran OS ni. Dia terus tanya bulat-bulat berapakah unit bagi ukuran ni. Okay, berapa unit. So awak gunakan konsep yang awak belajar dalam matematik, teorem Pythagoras. So ada segitiga kan. Okay, segitiga ni awak kena ingat ada C kuasa 2 tambah A kuasa 2. Silap, tak silap saya ni, C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2, di mana C ni adalah untuk yang serong. Okey, C ni untuk yang serong. Untuk segitiga serong. Jadi kalau kat sini kan, awak tengok B1 untuk awak cari nilai ukuran bagi OS. Awak tengok C tu adalah serong, iaitu 10 unit. So awak tulislah 10 kuasa 2. Okey, sama dengan A dengan B ni bebas, yang mana ada awak ambil je. Okey, contohnya OP ni bersama dengan A lah, contoh So dia jadi 6 kuasa 2 tambah
Yang B ni awak tak tahu, awak just gantikan dengan OS. Sebab kita nak cari OS. Okey, tambah dengan OS. Okey, tambah dengan OS kuasa 2. Okey, lepas tu awak cari nilai OS dengan pindahkan 6 kuasa 2 jadi negatif. Okey, so dia jadi 10 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2. Okey, ni OS. Susah betul nak tulis. Okey, lepas tu awak teruslah tekan kalkulator. Okey, awak terus tekan kalkulator. Alamak. Okey, 10 kuasa 2. Sekejap saya tukar kepada mod. 10 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2. Okey, dapat 64. So 64 ni awak punca kuasa lah. Punca kuasa 64 sama dengan OS. Okey, so OS ni adalah 8. Okey, OS adalah 8. Okey, dia tak boleh tulis sebagai 16 16 tu salah. Dia ada lagi satu rumus yang awak boleh gunakan. Rumus apa I campur J bahagi dengan punca kuasa I campur J. Itu pun saya tak sure macam mana, sebab yang tu lagi memeningkan. So saya gunakan cara yang lebih mudah lah macam ni. Kemudian soalan yang kedua dia tanya luas. Okey, luas PQS. Okey, luas PQS, awak kena cari bentuk PQS dulu. Okey, awak kena cari dulu bentuk PQS. Katakan dekat sini dia bagi tadi 8. Okey, PQS, so awak kena gariskan Q dengan S supaya dia jadi segitiga warna biru ni. Okey, segitiga warna biru tu. Awak nak cari segitiga yang ini, awak tak boleh guna terus tahu 1/2 darab panjang darab lebar. Awak kena terus cari satu segitiga yang besar ni. Okey, segitiga yang besar ni di mana kita tahu tadi OQ tu bersamaan dengan berapa. Okey, OP dengan PQ. Katakan tadi OP ni bersamaan dengan 6. Okey, 6 unit. So kalau PQ ni kan 2x kan, PQ ni 2x, so 2 kali 6 12. Okey, 12 unit. So total kan jadi 18 unit untuk OQ. Jadi kita dah tahu lah segitiga besar bagi OQS. Okey, segitiga OQS adalah 1/2 darab 18 darab 6. 1/2 darab 18 darab 8. Okey, panjang darab lebar. Okey, saya tulis kat sini. Luas PQS adalah luas OQS tolak, okey, OQS yang besar tu tolak dengan OPS yang kecil. Kenapa kita kena tolak luas OPS? Okey, OPS ni kalau awak perasan, kita tak nak pun segitiga yang kecil ni. Okey, awak tak nak pun segitiga yang warna hijau ni. Okey, so saya buanglah OPS tu. Sebab tu saya tolak. Okey. Okey, so sekarang ni kita cari dulu luas bagi OQS. Okey, rumus luas adalah 1/2 darab panjang darab lebar. So panjang dia tadi 18, lebar dia 8. Okey, untuk yang besar lah. Kemudian awak akan tolakkan dengan yang kecil. 1/2 darab lebar dia, panjang dia. Okey, panjang untuk segitiga yang warna hijau ni iaitu 6. Okey, 6 unit panjang dia. Lebar dia 8. Okey, so buatlah 6 8. So berapakah jawapan dia? Okey, awak kena tuliskan dalam unit kuasa 2. Sebab kita tak panggil cm, kita tuliskan unit dia dekat sini, perkataan kata dasar unit. Okey, jadi awak kena kirakan jawapan dia. So 18 kali 4 72 tolak 24. So jawapan dia 48. Okey, 48 unit.
Okey, 48 unit kuasa 2. Dapat 6 markah. Ni bila soalan-soalan dia tak ada kaitan langsung lah dengan vektor. Dia just ibarat seperti soalan matematik yang biasa. Kadang-kadang macam tu juga dia keluar, tapi tak selalulah. Okey. Ni bagi saya senang sikit lah, tapi jarang lah keluar macam ni. Dia biasa dia akan kaitkan dengan vektor je. Okey, soalan ni tak menentu. Hari ni 4 orang je Okey, so kita tengok lagi soalan yang seterusnya, iaitu soalan 5. Saya pun tak nak lama-lama, kita boleh habiskan awal. Alright. Sekarang ni, asal dia ke atas. Okey, sekarang ni kita baca soalan dia. Rajah di bawah menunjukkan sisi 4 KLMN. Perpenjuru KM dan LN bersilang pada titik O. Titik X terletak pada garis KL. Diberi bahawa KX sama dengan 3/4 KL. KX ni bersamaan dengan 3/4 KL. Yang ni kita akan bermain dengan nisbah sekejap lagi. KO sama dengan 1/2 km. Okey, bila KO sama dengan 1/2 km, maksud dia KO sama dengan separuh daripada KM. Bila dia katakan separuh, bermaksud ukuran KO sama dengan ukuran OM. Maksudnya dia adalah O tu di tengah-tengah. Okey, O berada di tengah-tengah. Jadi ukuran dia mestilah dibahagikan dengan 2. Okey, KM ni awak nanti bahagikan 2 dapat KO. Okey, lepas tu diberi ML. ML ni awak kena tengok start dengan M, diakhiri dengan L. Maksudnya dia ada arrow dia, M pergi kepada L, atas ke bawah. Kita gerakkan dia, kita buat arrow kecil macam ni, kita tuliskan nilai unit A unit macam ni. Kemudian KX, diberi KX. Okey, diberi KX bersamaan dengan B. Jadi kita tuliskan arrow macam ni, K pergi kepada X, B macam ni. Alright, sekarang ni ungkapkan dalam sebutan A dan B bagi MK. MK ni dia adalah straight jalan daripada M sampai ke K. Tapi sebabkan awak tak tahu apakah unit bagi MK, jadi awak pilih jalan yang lain. Okey, first awak tulis dulu jalan apa yang awak nampak. Okey, tuliskan jalan yang terbaik bagi MK. Okey, ML campur LK. Betul lah. Okey, tapi sekarang ni walaupun awak tak tahu LK tu berapa, sebab awak tak tahu lagi sekerat XL ni tapi jangan risau, sebab kita ada apa orang kata, kita ada kata kunci kat sini. Kita akan carilah nilai KL tu. Jadi dia akan bermain dengan nisbah. Jadi yang first awak tulis dulu KX sama dengan 3/4 KL. Okey. Sekarang ni awak cubakan hilangkan pecahan ni. Hilangkan pecahan ni maksudnya kita pindahkan bahagi menjadi darab. Okey, jadi dia akan jadi inilah 4 KX sama dengan 3 KL. Dia jadi macam seimbang kiri dan kanan, tak ada pun pecahan. Lepas tu soalan ni awak nak cari KL sebenarnya. Awak boleh cari KL. KL sama je dengan LK, cuma terbalik je. Okey, awak nak cari KL ni, awak pindahkan pula 3 ni. Okey, awak pindahkan 3 ni menjadi bahagi pula. Sebab apa? Sebab 3 ni adalah darab.
So awak ambil ni, awak pindah jadi bahagi. So dia jadi 4/3 KX sama dengan KL. Lepas tu awak gantikan KX tu berapa. Sebab dalam soalan ni dia dah bagi dah KX tu berapa kan. Okey, awak tulis je. Jawapan dia KL sama dengan 4/3B. Okey, 4/3B. So dah siap dah awak punya ni. Okey, dia punya KL. Sekarang awak cari pula soalan dia. Yang pertama dia tanya MK. Okey, bila awak cakap MK tu adalah ML campur dengan LK. Okey. Bila LK ni kita tak tahu sebab kita tahu KL. Awak terbalikkan sahaja, dia akan jadi tolak. Okey, dia akan jadi tolak. So ML tolak KL ataupun tolak LK. Macam itulah something. Silap. Kita terbalikkan dia kan. So KL lah. Bila kita terbalikkan dia, dia tukar jadi negatif. Kita dah terbalikkan dia, lepas tu kita tukar dia jadi negatif. So dia jadi ML tolak KL lah. Okay. LK ni maksudnya negatif KL. Okay. LK tu maksudnya negatif KL. Kemudian awak gantikan ML. ML tu adalah A. Kemudian tolak dengan KL tu adalah 4/3B. Okey, siaplah. A tolak 4/3B. Okey, bila awak dah siap macam ni, dapat 2 markah. Okey, inilah MK. Okey, biasa soalan yang macam ni dia akan berkait. Macam saya cakap minggu lepas, kalau awak jawab soalan A1, soalan A1 ni akan berkait balik untuk soalan yang seterusnya. Jadi kalau awak salah yang depan, memang yang belakang tu awak tak dapat jawab lah. So kalau awak nak cari LO, awak kena kaitkan balik dengan MK. Okey, ingat tu. Bila kita nak jawab soalan yang seterusnya, kita akan kaitkan balik dengan soalan yang sebelum dia. Okey. So awak kena jawab dengan betul lah. So untuk soalan A2 ni, LO. So LO ni awak kena tengok jalan yang dia ada. L pergi kepada O. L pergi kepada O. Okay, L pergi kepada O dia ada 2 jalan. Sama ada awak nak pilih LM MO ataupun LK KO. Mana-mana boleh. Tapi kalau saya lebih suka yang mana yang nampak cantik lah. Contohnya macam LM dengan MO. Okey, sebab dia nampak dekat kan. Okey, mana-mana boleh. Saya tak cakap salah kan kalau awak ambil LKKO. LKKO pun betul. Tapi saya punya jalan saya ambil yang ni lah. Okey, so LM ni awak dah tahulah nilai dia adalah negatif ML. Lepas tu MO ni, MO kan nilai dia sama dengan OK. Jadi kalau awak dah ada MK sebenarnya, okey, awak dah ada MK ni, awak nak cari MO, awak just bahagi 2 je. Okey, sebab dia adalah 2 bahagian. Dia separuh. Okey, dia ada separuh, jadi awak bahagikan 2. Jadi kat sini dia akan kaitkan balik dengan MK tadi. Okey, dia akan kaitkan balik. So sebenarnya awak dah tahu dah MO ni nilai dia berapa. So kita carilah MO dulu. MO ni nilai dia adalah 1/2 daripada MK. Separuh daripada MK. Okey, MO ni separuh daripada MK. So MK punya jawapan tu kita ambil lah. Okey, kita tulis 1/2 darabkan. Kita buat darab, kita kena letak kurungan. Darabkan dengan A tolak 4/3B. Okey, dapat 1/2A tolak dengan berapa negatif 4/3 darab dengan 1/2. So dapat negatif 2/3.
Okey, ni adalah untuk MO. Belum jawapan lagi. Okey, MO sahaja. Sekarang baru awak cari jalan LO. Okey, jalan LO. LO adalah LM MO. LM MO. Okey, LM dengan MO. So macam biasalah, LM ni dia awak rujuk balik daripada ML, tapi huruf dia terbalik, awak jadikan dia negatif. Okey, so awak tulis kat sini negatif ML tambah MO. Okey, negatif ML tambah MO. Kemudian samakan dengan negatif A, sebab ML tu sama dengan A. Okey, awak boleh rujuk kat sini ML sama dengan A. Jadi awak just letak negatif sahaja. Negatif ML ataupun negatif A tambah MO. Bila MO ni awak nak gantikan balik daripada jawapan yang tadi tu, ingat awak kena letak kurungan. Okey, kena letak kurungan 1/2 A tolak 2/3 B. Kenapa kena letak kurungan? Cuba kalau yang ini tiba-tiba tolak. Okey, ini jadi tolak. So nanti tolak ni akan darabkan dengan yang dalam. Tapi sekarang ni kes dia tambah. So tambah ni pun sebenarnya dia darabkan dengan yang dalam. Dia akan tengok simbol-simbol tu. Sebab tu ada certain soalan bila dia tolak, awak tak buat kurungan, dia jadi lari sikit. Okey, so jawapan dia akan jadi negatif A tambah 1/2 A tolak 2/3 B. So nanti awak akan dapat kiralah sendiri, negatif 1 tambah 1/2, sebab kita boleh selesaikan A. Okey, 2. So dapat negatif 1/2. Kita selesaikan A sahaja. Okay, jawapan dia negatif 1/2 A tolak 2/3 B. So ini adalah LO. Okay, saya nak cek jawapan. LO. Okay, so awak salin lah. Pendek je saya buat jalan kerja dia. Okay, pendek-pendek macam ni awak boleh dapat full 5 markah. Separuh daripada satu soalan ni. Senang. Rugi bagi kalau pelajar yang betul-betul dia tinggalkan soalan macam ni. Walaupun dia tak dapat semua, at least dapat separuh pun dah okey dah. Okay, sebab separuh ni senang. Okey, so kita lihat pula pada soalan yang seterusnya. Soalan B. Diberi NM sama dengan A tambah HB. Okey, dan LO sama dengan KLN. Ini awak jangan risau, sebab walaupun macam apa ni tak faham pun, tak apa. Soalan ni kalau awak perasan lah, dia bagi H dan K ialah pemalar,
Bila H dan K ialah pemalah, awak kena cari H dan K. Dan dekat sini dia bagi A campur HB. Yang ini dia dah bagi tau. Ini sebenarnya jawapan bagi NM. Okey, awak keluarkan NM sama dengan A campur HB. Ini adalah jawapan bagi NM. Sebenarnya dah ada dah. Awak just keluarkan sahaja. So kat manakah, dekat mana NM ni sebenarnya? NM ni awak kena cari balik. Okay, N kat sini, M kat sini. So N pergi kepada M. Jawapan dia adalah A campur HB. Okay, jawapan dia. Dia bagilah contoh. Okay, lepas tu kata kunci yang kedua, dia bagi LO sama dengan KLN. LO ni sebenarnya dah ada. Dekat mana? Betul-betul sebelum dia. Inilah sebelum dia je. LO dah ada lah jawapan. Kan? So awak ambil balik jawapan tadi. Tapi sebelum tu awak keluarkan dululah dia punya ungkapan tu. LO sama dengan KLN. Okey, LO ni dah tahu tanda right. Okey, tanda right tu maksudnya awak dah tahulah. Okey, yang awak tak tahu sekarang ni LN. Okey, LN. So awak cari balik ke atas, ada tak LN? Macam tak ada je kan? So bila awak cari tak ada, awak tengok gambar pula. Awak cari pula kat gambar, LN ni mana arah dia? Okey, L pergi kepada N. Okey, so arah yang terbaik, okey, awak tuliskan dekat ruangan komen bagi LN. Kalau LN ni tak ada unit dia, tak tahu, awak cari jalan lain. Okey, cuba tuliskan jalan apa yang awak boleh nampak. Okey, tuliskan jalan kat ruangan komen. Sorry lambat sebab saya ada hal tadi. Okey, so kita tengok LM campur MN. Okey, LM campur MN. Yes, sebab yang ni awak nampak dia ada unit walaupun bentuk dia dalam huruf macam H kan. Tak apa. Dia sebenarnya dah ada dah. A dengan B ni bukan huruf A dengan B ni sebenarnya jawapan. Tapi H ni je yang pemalah. Tapi tak apa, awak dah nampak kat sini awak ambil LM dengan MN. So maksudnya dah nampak lah. Kalau awak ambil LK, okay, lepas tu awak pergi KN, LK dah ada tapi KN tak ada. So tak boleh lah ambil jalan tu kan. So awak tengok jalan ni, awak nampak, bagus lah. Okay, so sekarang kita nak tulis kat sini ungkapan dia. Kita cari satu-satu dulu. Saya nak cari LN. Tadi awak cakap L pergi kepada M. Lepas tu M pergi kepada N. So ditulis LM campur MN. Okey, LM ni dia adalah negatif ML. Sebab kita cuma ada ML sahaja. Dia just terbalik. Sama juga dengan MN. MN ni pun terbalik juga daripada NM. So terbalik kan, jadi negatif NM. Okey, so dia jadi tolak ML, tolak NM. Dia jadi macam tu lah. Okay, konsep dia sama lah. Awak ganti balik. So ML ni awak gantikan dengan negatif A. Konsep dia sama. Okay, gantikan dengan negatif A. Manakala untuk NM ni pula,
Okey, ingat saya cakap kalau awak nak tukar sesuatu, awak kena buat kurungan. Okey, contohnya NM ni awak kena buat kurungan. Tolak, letak kurungan. A campur HB. Kalau awak tak letak, nanti dia jadi error. Ataupun cuai. Cuai satu simbol, mesti punya jadi. Okey, so bila dah ada macam ni, darab ganda dengan tolak. So maksudnya tolak ni bawa masuk jadi darab. Silap. Tolak ni masukkan jadi darab lah dekat dalam ni. So tolak dengan tambah jadi tolak. Negatif A tolak A. Okey, negatif dengan positif dia akan jadi negatif H B. Kemudian yang boleh selesaikan adalah A sahaja. Negatif A bersama dengan negatif 2A. Okey, tolak H B. Awak buat macam ni, satu markah. Okey, satu markah. Okey, baru awak boleh gantikan LO dengan LN. Sebab awak dah ada dah dua-dua nilai. Dah ada LO, dah ada LN. Apa lagi? Gantilah. Ganti saja dapat lagi satu markah. So awak ganti. Ambil LO ni. Okey, ambil LO kat sini. Awak ambil. So awak tulis. Saya buat warna hijau Negatif 1/2 A tolak 2/3 B. Okey, itu untuk LO. LO jangan kacau dengan LN. Okey, awak jangan kacau dengan LN. So saya buat warna lain. So LN ni ada huruf K kan. K ni kenapa sesat? Biar je lah sesat. Biar letak situ kan. So LN ni awak macam biasa letak kurungan. Macam saya cakap, setiap kali kita nak gantikan sesuatu kena letak kurungan. So awak letak lah negatif 2A tolak HB. Okey. So awak dah tahu darab kan. So awak darab lah. Negatif 1/2A tolak 2/3B. Saya harap warna hijau ni awak nampak jelas lah. Sama dengan negatif 2KA. Okay, negatif 2KA tolak HKB. Dia jadi macam ni lah. HKB. Okay, situ je lah. Lepas tu kita akan settlekan dalam ni. Saya nak awak bahagikan bawah ni. Okay, kita buat bandingkan. Okay, bandingkan. Saya bahagikan dua. Okay, memang ngam-ngam lah ni. Saya bagikan dua tempat. Yang ni untuk A, yang ini untuk B. Yang ada berudu sahaja. Okay, yang dia berudu kat bawah. Okay, so awak bandingkan A dengan A. Contohnya macam mana? Okay, A ni kan negatif 1/2 A ni, awak bandingkan dengan A yang sebelah kanan. Kiri bandingkan dengan A yang belah kanan. Lepas tu awak buatlah, tulis kat sini negatif 1/2 A. Okay, A ni awak tak payah tulis lagi lah sebab dah ada dekat sini. Ni awak dah ada, tak payah tulis lagi A. Just ambil nilai dia sahaja. Okay, awak bandingkan nilai dia sahaja sama dengan negatif 2K. Okay, untuk A sahaja. Lepas tu awak cari nilai K. Lepas tu awak cari, dapatlah nilai dia. Awak dapat awak pindahkan negatif 2 ni jadi bahagi. So negatif 1/2 bahagi dengan negatif 2, awak akan dapat negatif 1/4. Positif 1/4 lah. Okay, sama dengan 1/4. Kalau awak tak percaya, awak pindahlah, tekan kalkulator. Okay, negatif 1/2, kemudian tekan bahagi 2. Okay, bahagi dengan negatif 2 sorry. Sebab apa negatif 2? Sebab dekat sini ada negatif. Bawa sekali dengan negatif. Okay, bawa sekali dengan negatif. So dapat 1/4 positif. Yang ni kena tekan kalkulator kot sebab takut salah kan. Okay, settle untuk K. Satu markah. Okay, selesaikan B pula. Awak bandingkan B ni. Ambil B dengan yang B. Okay, lepas tu tulislah negatif 2/3 B sama dengan negatif HKB. B ni tak payah tulis. Okay, B
B tu tak payah tulis. So ambil negatif 2/3 sama dengan negatif HK. Sebabkan K awak dah tahu, awak gantikan K tadi. So awak tulis negatif 2/3 sama dengan negatif H 1/4. Macam ni lah. Ok, 1/4. So macam biasa, yang ini awak selesaikan gunakan kaedah kalkulator. So negatif 2/3 kali dengan 4, sebab pecahan pindah jadi bahagi pindah jadi darab kan. 4 ni bawa pindah sebelah jadi darab, so dia jadi darab lah. Sama dengan ni bawa sekali dengan negatif. Kalau tak nak pun boleh, tapi bawa dululah negatif. Bawakan dengan negatif 4. Okay, negatif 2/3 darab dengan negatif 4 sama dengan H. Okay, so kira negatif 2/3 kali dengan negatif 4. So dapat, ya Allah, so dapat 8/3. So H sama dengan 8/3. Okay, H sama dengan 8/3. Ya, saya nak cek jawapan. Okay, so ini jawapan dia. Okay, sebenarnya soalan B ni dia mula-mula je susah, tapi ingat, soalan B ni biasanya berkait dengan soalan A. Jadi awak kena cari betul-betul kat mana yang ada dia punya jalan, apa unit dia. Biasanya ada yang terselit, okay, yang kita tak nampak. Lepas tu memang soalan B ni dia akan bandingkan lah yang kiri dengan yang kanan. Okay, ini baru gunakan huruf H dengan K. Tapi sebenarnya kalau awak tengok yang tugasan 3 tu, dia bandingkan dengan menggunakan huruf simbol. Dia gunakan simbol lambda dengan micro. Tapi tak ada beza pun dengan H dengan K ni, dia cuma tukar simbol je. Awak jangan keliru pula, simbol lambda dengan simbol micro ni macam mana nak buat. Cara dia sama je, bandingkan. Okay, cara dia sama, bandingkan. Okay, jadi saya harap awak boleh buat lah dengan tugasan 3 tu. Cuma jalan kerja dia panjang sikit je. Awak kena cari jalan yang terbaik. Dia ada main dengan nisbah dan sebagainya. Sama juga dengan soalan yang ujian yang akan datang lah. Okay, soalan ni senang. Kalau awak dapat faham betul-betul, awak dapatlah full marks 10 markah. Tapi kalau awak rasa tak mampu, awak cuba-cuba buat lah. Mana tahu dapat markah jalan kerja kan. So yang tu jangan tinggal lah. At least dapat separuh daripada markah keseluruhan untuk vektor. Setakat ni faham tak? Kalau faham, tulis faham dekat ruangan komen. Tanyalah. Kalau tak buat pecahan tak wajar boleh ke? Okey, pecahan wajar, pecahan tak wajar atau perpuluhan diterima. Okey, tiga-tiga jawapan ni diterima. Awak nak tulis dalam point ke, awak nak tulis dalam pecahan biasa atau pecahan yang tak wajar pun boleh, tak masalah asalkan jawapan ni betul. Biasanya kalau perpuluhan orang kata point-point ni, dia akan ambil dalam 2 tempat perpuluhan ataupun 3 tempat perpuluhan sahaja. Janganlah sampai ambil 5 tempat perpuluhan panjang-panjang. Tapi jaranglah soalan tu dia tanya awak punya buat dalam perpuluhan panjang-panjang kan. Biasanya dia akan bagi jawapan dalam bentuk pecahan je. So selamatlah, better awak guna pecahan untuk tajuk vektor. Tahun depan tingkatan 5, taburan kebarangkalian je yang memang kita tekankan tajuk tu tak boleh guna pecahan. Contoh kalau ambil KO sama dengan 1/2 km. km tu kena terbalikkan. Kita tengok gambar je. KO sama dengan 1/2 km. km tu kena terbalikkan. Yes.
Tapi sebab apa KM kena terbalikkan? Sebab kita ada MK. Okey. Kita ada MK tau. Sebab tu nak terbalikkan dia jadi KM. Dia kena jadi negatif MK. Orang panggil negatif MK. Sebab tu saya cakap jalan dia jadi panjang sikit. Beza dia ada jalan yang pendek dengan jalan yang panjang. Jawapan still sama. Yang paling penting awak kena tahu jalan yang terbaik, yang awak rasa awak faham lah. Bukan yang saya faham, tapi yang awak faham. Sebab kadang-kadang ni pelajar ni dia suka jalan yang complicated baru dia faham. Dia tak suka jalan yang ringkas baru dia faham. Ada pelajar dia nak yang jalan yang pintas je. Mana-mana boleh. Yang senang untuk awak. Okey. Yang penting jalan kerja tu ada dan jawapan pun betul. Okey, so ada apa-apa lagi nak tanya? Okey, tak ada Alright. So kalau tak ada, saya nak awak ambil kehadiran dulu. Okey. Apa plan saya lepas exam nanti? Okey, lepas kamu exam nanti, plan saya nak buat latih tubing untuk bahagian B dan bahagian C je. Sampailah awak habis tingkatan 4 ni. Sebab apa saya tak nak tekankan bahagian A tau. So bila saya tekankan bahagian A, nanti awak rasa macam malas. Dia jadi berat tau dalam kepala. At least masa sebelum awak habis tingkatan 5 ni, sebelum habis tingkatan 4 ni, awak dah pegang separuh markah daripada keseluruhan. At least sebab saya tengok pelajar tingkatan 5 mostly dapat markah exam dia orang tak memuaskan. Kurang daripada 20 lah, ada yang bawah belas-belas lah. Sebab dia orang punya bahagian B dengan bahagian C dia orang lost. Jadi saya nak selamatkan dulu, nak kasih dia orang stabil. Bahagian B dengan bahagian C sahaja dapat lulus. Maksudnya kalau awak buat sahaja bahagian B dan bahagian C, yang lain tu salah, at least awak dapat 30%. Lagi tinggi lah, walaupun gagal tapi tinggi lah juga. Tapi kalau bercampur markah dengan kertas satu, campur dengan apa orang kata, soalan-soalan yang lain yang daripada bahagian A yang tu awak punya kefahaman sendirilah kan orang kata. So at least boleh support untuk awak lulus. Okey, kita nak lulus dulu, baru kita target yang A. Okey, sebab sekarang ni saya tak nampak hala tuju kamu semua ni. Kita nak tengok mana yang terbaik dulu. Kita ambil yang bahagian B dan C dulu. Okey, right. So lepas awak ambil kajian itu sajalah yang saya boleh bagi tahu. So good luck untuk next week, hari Ahad, untuk ujian yang pertama. So itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.